pakai sampai itu? Kenapa rosakkan? Adik nak ke didikan orang lain? Diorang memang perlukan kasih sayang seorang ibu. Akak nak jadi seikhlas ibu. Awak jangan salahkan diri sendiri. Awak jangan rasa awak jahat, please. Kalau tak, jangan main cakap aja. Mak rasa kan, elok kamu cerai je bini kamu tu. Ini semua salah makcik. Makcik yang buat dia jadi macam ni. Panggung RTM malam ini di TV1 pukul 9 malam dengan cerita ikhlas kami bawakan antara pelakon yang membintangi ikhlas tersebut, Izu dan juga Syafzam. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Syafzam ni selalu tengok kalau kat Instagram dia ada masak nasi minyak, nasi dagang. Saya suka cara Syafzam masak. Terima kasih. Kadang-kadang menjadi itulah songkol ni. Menjadi inspirasi untuk pengikut di Instagram kan, memenuhi waktu terluang waktu. Ya, betul. Kita bagi kongsi-kongsi idea sikit kan. Okey, kongsi idea tu satu hal. Satu lagi kita nak kongsi pula malam ni panggung Sabtunya dengan cerita ikhlas. Mungkin sedikit sinopsis terlebih daripada Syafzam, silakan. Dia berkisahkan kisah keluarga sebenarnya. Ini adalah saya punya first production yang menerbitkan telemovie untuk RTM. Alhamdulillah. Terima kasih. Cooking program tu dah selalu dah. Tapi ni first telemovie kan. Kisahnya mengenai seorang duda anak dua yang kematian bini. Jadi anak dia ni makin membesar dan susahlah nak jaga anak kan, mana nak jaga dengan kerja lagi, dengan nak beli makanan lagi. Dan saya sebagai teman satu pejabat dia, saya ni macam susah hati lah tengok dia ni macam mana nak kenenkan orang tu, kenenkan orang ni. Sambung. Terus Pak. Okey, itu apa yang Sheila kata dia berkaitan dengan Umar lah. Watak Izu dalam cerita itu adalah Umar. Umar ni dia seorang duda, ada anak dua, and betul dia memang sangat sibuk dengan kerjaya, and at the same time sibuk nak menguruskan anak, susah nak bagi masa. Jadi adanya kawan Kelantan dia dekat office, kenenkan dengan orang tu, kenenkan dengan orang ni. Semuanya tak sangkut. Dia tak berkenan. Anak dia nak fokus anak dia dulu. Betul. Sampailah satu hari tu ada seorang wanita ni kena diragut dan dia tolong. Dekat situ dia bermula berkenalan dengan watak dia Aira. Saya difahamkan konfliknya bermula apabila anak kepada watak si Umar ni tidak berapa menggemarkan pertalian yang mungkin akan terjalin antara Umar dan juga wanita tersebut. Bagaimana sebenarnya kalau Izu boleh gambarkan teledrama ini pada malam ini, kenapa penonton perlu sama-sama saksikan ikhlas? Kena tengok sebab macam mana si ayah meyakinkan anak-anaknya dan macam mana anaknya tu boleh mula menerima orang luar yang mula hadir dalam hidup dia orang. Sebab iyalah budak-budak dia orang tak faham macam mana kan, and at the same time susah untuk dia orang nak biasakan diri dengan orang luar sebab dah biasa dengan ibu lama, and dia nak biasakan dengan ibu baru. Sebab konflik dekat dalam cerita ni pun itulah dia takut tak boleh nak serasi dengan mak baru nanti apa semua, and banyaklah konflik-konflik yang dia mula sorokkan kain samping untuk kahwin dia sorokkan kain, dia macam-macam dia kenakan bapak dia supaya tak jadi kahwin. Sebab dia anak-anak berdua ni rasa lebih-lebih lagi yang perempuan tu rasa macam Aira ni masuk untuk merampas kasih sayang bapak dia daripada dia orang. Jadi tapi in the end tu kena tengoklah. Ada dengan air mata sikit. Tapi cerita ni best sebab kita tengok kelata-kelata budak-budak tu. Cerita ni dia is not heavy telefilm, dia ada light comedy sikit. So dia ringan and mudah difahami and senang ditonton semualah. Selaku ini buah tangan sulung daripada Syafzam. Itu telemovie ya, betul. Telemovie sulung pertaruhan Syafzam. Jadi mengambil kira pelakonnya, jalan ceritanya itu merupakan satu pertaruhan. Bagaimana nak kekalkan standard drama RTM yang memang ada namanya. Betul. Sebab tu saya ada Izu Islam. Saya punya favourite kalau saya orang kata nak buat mana-mana produksi ke apa ke, ini adalah salah seorang. Kalau memerlukan guest star, saya salah seorang daripada yang saya akan pilih lah, kerana disiplinnya, senang bekerjanya dan highly professional dan supportive. Macam pagi ni. Now,
tak tidur malam tadi pun datang daripada Kelang ni. Daripada Kelang. Kan. Lepas tu saya juga ada dengan Diana Daniel yang tak dapat bersama kita hari ini. Pelakon yang saya pilih tu mempunyai nama yang besar dalam industri seperti Kak Sheila Mambo juga yang mampu deliver watak-watak yang diberikan dengan begitu baik sekali. Dan kita ada pengarah Rahila Ali. Ya, Rahila Ali yang familiar dengan RTM dan juga pernah buat filem dan sebagainya lah. Walaupun telemovie pertama saya, tapi orang kata pelaburan yang saya keluarkan itu supaya berbaloi dengan hasil yang kita buat, insyaAllah. Mengapa untuk telemovie sulung Shazam ini mengangkat isu ataupun permasalahan kekeluargaan ini untuk difilmkan? Kerana kita sekarang mungkin in terms of family orientation tu mungkin agak longgar sikit dengan macam-macam isu yang berlaku dalam masyarakat. Jadi dengan adanya isu-isu sebegini yang diangkat ke TV, mungkin boleh mengeratkan, boleh mempromosikan pengeratan. Boleh lah tu. Boleh. Kan, ni RTM ni. Boleh mempromosikan silaturahim keluargaan. Dia dekat dengan masyarakat. Jadi boleh relate dengan siapa-siapa yang mungkin ada pernah alami isu sedemikian ataupun kawan-kawan yang ada alami perkara begini kan. Ramai yang bercerai-berai sekarang kan dan sebagainya, dan mungkin isu ni boleh menjentik hati mereka sikit. Especially sebenarnya untuk anak-anak. Betul. Sebab cerita ni ada budak-budak and anak-anak yang mungkin mak bapak dia orang ada masalah sebegini yang mungkin akan menerima orang baru sama ada suami ayah ataupun ibu baru. So bila dia orang tengok cerita ni, dia orang boleh faham kenapa seorang ibu ataupun seorang duda ataupun ibu tunggal memerlukan pasangan hidup, sebab apa. Dan juga pengorbanan seorang bakal ibu tiri dan juga akhirnya jadi ibu tiri. Pengorbanan kerana ibu tiri ni biasanya dilihat dari sudut negatif, jahat, garang, pukul, bedal kan. Tapi dalam drama ni dia lain sikit sisinya. Okey, sisi baiklah yang akan ditonjolkan oleh ibu tiri. Izu, apabila anda menerima menerima naskah untuk dilakonkan. Pastinya setiap naskah itu ada perbezaan lakonan. Dan itu sebenarnya tanggungjawab seorang pelakon untuk menyampaikan apa yang penerbit mahukan dan juga pengarah yang mahukan. Jadi dalam Ikhlas, apa yang anda tonjolkan sisi lain daripada drama-drama sebelum ini juga telemovie sebelum ini? Cerita ni sebenarnya agak mencabar sebab saya nak kena yakinkan penonton, saya nak kena yakinkan Chef Zam, saya nak kena yakinkan semua orang yang saya memang dalam cerita ni Umar ni ada 2 orang anak. Sedangkan in real life saya belum ada anak lagi kan. Sebelum ni pernah bawa watak jadi ayah? Pernah bawa watak jadi ayah, tapi biasanya anak seorang je. Tapi ini anak 2. So which is dia punya duration tu maknanya dah pernah berkahwin and pernah kehilangan, pernah merasa kehilangan and dah besarkan anak. So nak yakinkan penonton tu memang agak struggle. Kematangan seorang bapa yang mempunyai 2 orang anak. Itu keunikannya kan. Betul. Itulah kehebatan dia sebagai pelakon, walaupun belum ada cahaya mata tetapi boleh membawa watak seorang ayah yang ada 2 cahaya mata yang dah kuat besar. And at the same time dalam cerita ni Umar ni dia sebenarnya ada nak kena cerita ke? Bagi dia orang tengok lah. Tapi kalau detail ni semua dah tahu. Yang bestnya, dia orang Kelantan, saya orang Terengganu. Tapi dalam cerita ni, dia orang luar daripada Pantai Timur. Dan saya orang Kiil. Itu dia orang Kelantan. Saya dia orang Kelantan, bedal. Balik, tapi best. Cerita ni ada komedi-komedinya yang buatkan korang tak kering gusi and korang bila tonton dia orang boleh stay habis. InsyaAllah. Kalau antara persamaan watak Umar dan juga Izu secara realitinya, apa yang Izu boleh gambarkan persamaan tersebut? Kacak mungkin. Malaysia. Apa ya? Rasanya tak banyaklah persamaannya. Tak banyak sebab kalau tengok dari sudut kekeluargaan mungkin bahagia tu tak juga sebab dia tak ada isteri dalam cerita ni. Dah kematian isteri. Anak pun saya belum ada anak. Dalam cerita ni dia ada anak. Rasanya berbeza. Sebab tu Izu cakap nak bawa watak ini bukan mudah. Nampak ringan tapi sebenarnya nak meyakinkan penonton tu memang agak struggle sikit. Saya yakin ramai peminat Chef Zam nak menonton lakonan Chef Zam malam ini. Walaupun sedikit. Saya Chef Zam dalam ni macam mana? Dia happy go lucky. Dia memang ceria gila dalam
haru. Tapi ada setengah bahagian tu yang saya bercakap secara serius dengan dia mengenai kehidupan dia. Walaupun saya sendiri pun belum kahwin dalam cerita tu. Mana sekarang pun tak kahwin lagi kan. Tak ada orang nak beli timbang kilo. Tapi yang bestnya watak Chef Zam, dia banyak nasihat yang dia sampaikan dalam cerita. Tapi cara dia sampaikan tu memang santai. Kadang-kadang bila dia serius, betul-betul serius. Bila dia tak serius, tapi kita rasa benda tu. Dia sedang perli kita. Dia sedang kritikan sosial biasalah kalau drama ke filem ke apa, memang itulah keperluannya untuk kita sampaikan mesej kepada penonton. Bagaimana dari sudut susunan skripnya, difahamkan cerita ni nampak gaya macam ringan untuk kanak-kanak pun boleh difahami dan sebagainya. Memang dia penggunaan gaya bahasa pun orang kata straightforward. Tak ada apa, dia bukan macam Izu kata bukan heavy drama, tetapi mesej yang ingin disampaikan tu insya-Allah saya harap sampai pada anda. Kira sesuai lah untuk memenuhi hujung minggu yang panjang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini antara watak Chef Zam. Berbaju Melayu. Ini nak pergi menikah ke apa ni? Menikah, lepas tu tak boleh cerita lah. Ini kan sampai dia hilang ni. Hilang lah, terkoyak lah. Ini semua kerja anak dia. Dia nak sabotaj supaya bapak yang tak kahwin. Okey. Dah habis dah satu drama aku cerita. Penghujung je tak tahu lagi kena tengok. Penghujung kita tengoklah. Pengorbanan tu. Ada fun fact lagi. Sebenarnya telemovie ni sudah pun rakamannya dah lama sebenarnya kan. Rakamannya pada tahun 2019 bulan berapa tak silap bulan. Hujung tak silap Izu. Hujung ke atau tengah tahun. Tetapi dijadualkan untuk tayangannya dah 2 kali, tetapi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, jadilah malam ni insya-Allah. Mungkin ada hikmah sebalik tu. Simpan lama sikit peram jadi tempoyak. Sedap. Makin lama makin kita menunggu-nunggulah. Kan Sampai kisah yang hebat begini kan. Dan satu juga ada hikmah yang kita ni dah shoot ataupun rakamkan sebelum buat penggambaran sebelum berlakunya pandemik. Katakanlah kalaulah kita rakamkan tahun lepas, memang haru. Kan jadual akan haru kerana baru ni pun saya ada terlibat dalam satu drama cameo je. Hari terakhir saya punya scene tu, besok dah PKP. Diorang ada 40 hari lagi nak rakam. Yang hari tu? Yang bulan Januari. Dah baru ni tengok yang tu. Yang tu dengan produksi lain lah. Tapi bukan produksi saya, tapi saya cuma ya Allah sebaik syukur dah habis untuk sebaik punya habis. Tapi itulah dia bila tersangkut tu yang buatkan masalah di kemudian harinya tu. Kalau PKPB tu bolehlah kita gagahkan juga. PKP dia tak langsung. Peramlah. Jadi mungkin promo terakhir untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini. Jom tengok ramai-ramai. Jom tengok ramai-ramai malam ni di TV1 pukul 9. Kalau nak tengok macam mana. Pukul 10 je. Pukul 10 tak? 10. Oh, sorry saya salah. Okey, kalau nak tengok macam mana Izu melayan kerenah 2 anak dia yang memberontak kan, dengan macam-macam PL, macam-macam pesen dan pengorbanan seorang ibu tiri, dan macam mana Izu jadi hero. Malam ni pukul 10 di TV1. Ya. Okey, rasanya saya sebab panggung apa pun Sabtu Panggung RTM. So itulah dia. Hopefully semua boleh tonton ramai-ramai, ajak anak-anak, ajak suami, ajak mak, ajak abang, ajak seisi keluarga duduk depan TV malam ni pukul 10 malam untuk tonton drama Ikhlas. Okey. Makin kepek. Bleh-bleh kata. Okey, sambil-sambil duduk-duduk kat rumah malam ni tak buat apa hujung minggu kan dengan keluarga, sama-sama kita saksikan malam ni telemovie Ikhlas bermula pada pukul 10 malam hanya di TV1. Terima kasih Izu, terima kasih Chef Zam. InsyaAllah semua masyarakat Malaysia malam ni yang menonton Selamat Pagi Malaysia tahu dan juga akan menonton Ikhlas pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton Selamat Pagi Malaysia bermula pukul 8 sehingga pukul 10 pagi. Banyak yang kami kongsikan kepada anda. Pastinya semalam 5,725 kes memberi satu angka yang cukup memberi gambaran dan juga tamparan hebat kepada kita supaya kita menilai diri kita sendiri, adakah kita mematuhi segala SOP yang telah pun dikeluarkan demi memastikan jangkitan COVID-19 ini terputus di kalangan kita. Berjaga-jaga untuk mereka yang berada di sekitar kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Sabah, Terengganu juga yang mungkin bakal terdapat peningkatan kes dari sehari ke sehari. Pastikan anda sentiasa berjaga-jaga, tapi ini tidak bermakna untuk mereka yang berada di sekitar negeri lain untuk rasa selesa dengan keadaan COVID-19
di sekitar anda. Pastikan anda terus patuhi SOP, amalkan 3W, elakkan 3C. Ya, kepada anda yang berniaga, membuka gerai makanan dan sebagainya, pastikan SOP dipatuhi, pastikan penjarakan fizikal antara pelanggan yang datang dan sebagainya. Kita tidak mahu menutup ekonomi kita mahukan kesihatan awam dan juga ekonomi itu berada pada landasan yang tepat untuk kita membangunkan negara walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19. Kita jadikan perkara norma baru ini, kita saling hubungkan dengan kehidupan kita supaya kita boleh bergerak dalam masa yang sama, kita boleh menghadapi pandemik COVID-19 ini. Terus kita bersama saluran berita RTM dan juga TV1, ada banyak lagi pengisian menarik yang kita akan isikan untuk anda selepas ini. Dengan itu sekian sahaja daripada saya, Syuhaidah Arifin. Saya Ridwan. Assalamualaikum.